ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وآذاننا يسمعون بها وأعيننا يبصرون بها. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah dan kurnianya Allah pertemukan kita pada pagi malam ini, malam di terakhir di bulan November dan masuk bulan Disember, dah setahun tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bawa satu kitab hadis peristiwa akhir zaman yang dikumpulkan oleh tuan guru kita Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam, Allah yarham, baru meninggal. Dan buku ni berada di pasaran banyak. Cuma kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita faham, tak faham. Kita tengok apa yang kita nak ambil pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saya terus kepada hadis yang pertama. Saya tak baca muqaddimah. Hadis yang pertama, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izat muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla والسمع والطاعات وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan suatu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika kami mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ia adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanyalah seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang dipanjangkan umurnya daripada kamu pasti akan melihat perselisihan di antara umatku yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, khalifah Allah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan jalan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah itu dengan gigi gerhammu, dan jauhilah perkara-perkara baharu iaitu bid'ah dan yang diada-adakan, kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawah Imam Abu Daud dan Tirmizi. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Abu Daud ni siapa? Tirmizi ni siapa? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Abu Daud ni rakan seperguruan Sayyidina Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tirmizi ni anak murid Imam Bukhari. Kedua-dua adalah dua perawi hadis yang hebat. 6 Sunan Sittah yang kita mendengar, Sunan Sittah 6 itu ada nama dua orang ni. Makna hadis ni hadis apa? Hadis yang tidaklah menjadi hadis yang dhaif kerana diriwayatkan dua imam, dan itulah hadis yang sahih. Dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang kita nak ambil. Poin yang pertama, taat kepada pemimpin. Yang kedua, Nabi SAW menunjukkan kepada kita untuk berpegang dengan sunnahnya. Yang ketiga, berpegang dengan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dengan kuat, jangan terlepas, kerana akan berlakunya perselisihan di antara umat Islam. Yang kelima, Nabi tunjukkan kepada kita jauh daripada bid'ah. Dengan jangan melakukan perkara bid'ah. Selalu kita dengar tuan-tuan benda-benda ni, selalu kita dengar bahawa Nabi SAW hadis yang macam ni kita dengar selalu. Tapi sebenarnya apakah kita faham apa yang Nabi SAW nak bawa, yang nak kita fahamkan? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni orang Islam yang mukmin. Islam ni ada yang tak mukmin, kena ingat. Orang Islam yang mukmin. Apa maksud orang Islam yang mukmin? Orang Islam yang beriman. Kerana orang Islam yang tidak beriman percaya akan hadis ni. Kerana orang Islam yang tak beriman, ada yang percaya, yang tidak percaya.
Siapa dia orang Islam yang tak beriman? Islam ni Nabi SAW sebut akan datang pada akhir zaman, umatku hanya tinggal nama je Islam, tapi dia tidak Islam pada perangainya. Nabi SAW menyebut dalam hadis ni juga, dalam buku ni kita akan bahas juga nanti. Kalau panjangkan umur saya duduk di masjid ni, dibenarkan saya untuk mengajar di masjid ni, dalam buku hadis ni juga Nabi SAW menyebut akhir zaman umat Islam paginya beriman, siangnya kafir. Malamnya iman, siangnya kafir. Paginya beriman, malamnya kafir. Tapi namanya Islam. Pening tu Pening tak pening? Kalau orang tak mengaji bab akidah, bab tauhid, tak akan tahu mananya menyebabkan ia batalnya iman mereka. Perkara ni yang orang tak suka dengar. Kalau ustaz-ustaz sebut benda ni paling susah nak diterima. Tapi itulah hakikatnya pada hari ini. Itulah hakikatnya. Beruntungnya kita, Allah Subhanahu wa taala utuskan nabi menceritakan kepada kita tentang peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman tu bila? Saya nak tanya. Nabi SAW diutuskan untuk umat apa? Akhir zaman. Kedatangan Nabi utuslah untuk umat akhir zaman. Tapi yang disebutkan hadis ni apa dia? Bila? Bukan zaman Nabi 1400 tahun dahulu Nabi sebut, tapi bukan zaman Nabi. Dulu mula-mula belajar bab hadis yang pertama, hadis yang kedua kita belajar Arba'in Nawawi. Bila dalam Arba'in Nawawi hadis yang kedua, Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lutut bertemu lutut, dan bertanya tentang Nabi, kat Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kan berbicara tentang iman, ihsan. Akhirnya bertanya tentang amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jibril menjawab, yatatawaluna bunyan. Dalam hadis yang kedua, tuan-tuan balik buka kitab hadis tu kalau ada lah. Kalau tak ada kena beli. Pasal apa? Tak mau simpan kalam Rasulullah. Kalau tak ada kena beli, wajib beli. Wajib beli. Sekurang-kurangnya ada pedoman kita untuk kita tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh dari Islam. Yatatawalunal bunyan, memanjang meninggikan binaan. Masa tu kita kecil, tuan-tuan. Umur saya masa tu mungkin dalam 12 tahun, 14 tahun. Bangunan paling tinggi kalau di Kuala Lumpur, saya ni orang Kuala Lumpur, lahir di Kampung Pandan. Bangunan yang paling tinggi ketika itu apa dia? Daya bumi. Dalam hadis itu Nabi SAW menyebut apa dia? Akhir zaman besok manusia berlumba-lumba membina bangunan mencakar langit. Kita hebat, tuan-tuan, kita ada Nabi. Orang yang tak mau pakai Nabi je sesat. Ingat, orang yang tak mau pakai Nabi je sesat. Orang yang tak mau pakai Nabi saja tak akan nampak masjid, tak akan nampak hadis, tak akan nampak Al-Quran, walaupun dia nama Islam, lahir nama Muhammad. Tahun 80, 86, 87, 85 saya duk bermain dengan adik-beradik saya dekat dekat daya bumi, tengok tinggi lah. Tapi tahun 2020
Kita tengok pergi Kuala Lumpur, tengok bukan kita ingatkan Twin Tower Petronas tu paling tinggi, rupanya ada bangunan lebih tinggi lagi, apa TRX, Tun Razak Exchange. Nabi SAW mencakar langit. Kita ingatkan masa tahun 85, 86 tu bangunan tu dah mencakar langit. Rupanya betul Nabi sebut cakar langit. Hari ni kalau tengok kadang-kadang awan pun dah cecah. Betul tak? Tuan-tuan, kalau tak mau dengar hadis ni, dengar hadis tu. Nabi sebut 1400 tahun lepas. Nabi SAW sebut 1004 tahun lepas. 1004 tahun lepas tu Nabi tak ada. Bukan duduk zaman ni tuan-tuan SAW. Tapi Nabi SAW sayang kita. Dia riwayat dia ceritakan tanda akhir zaman. Sayang kita tuan-tuan, cerita akhir zaman. Hari ni dalam hadis ni Nabi SAW sayang kita. Bagi orang yang beriman, yang nak mencari Nabi SAW, nak berpegang dengan hadis Nabi SAW, kenal. Wa sayarawna ikhtilafan katsira. Kamu ingat, kamu akan melihat, wahai sahabat-sahabatku. Nabi sahabat tak pernah jumpa zaman ni, tapi Nabi sesan pada kita, sahabat. Umatku akan menjadi berselisihan pendapat. Ikhtilaf, berselisihan pendapat. Banyak sangat tak setuju, berselisih yang pendapat. Tapi Nabi bagi kita keyword. Apa dia keyword Nabi SAW? Pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ni kita panggil umum, kita panggil tafsir umum. Kita pergi pada tafsir khusus. Kita panggil syarah pada tafsir khusus. Usikum bitaqwallah. Syarat pertama untuk selamatkan kita daripada bencana akhir zaman, Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kamu, mengingatkan kamu dengan bertakwalah kepada Allah. Wasiat ni Nabi sebut, kita dengar tiap-tiap pagi. Orang lelaki dengar tiap-tiap Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa tuan-tuan? Ustaz dia biasa dengar, ustaz takwa ni biasa dengar. Apa dia takwa? Takwa ni takut dengan Allah lah tuan-tuan. Ustaz beramal dengan sunnah Nabi, beramal dengan Al-Quran. Definisi ulama banyak tentang takwa. Saya lebih suka pakai definisi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Definisi takwa yang dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang pertama, at-taqwa khaufun minal jalil wal ridha bil qalil wal amalu bit tanzil wasti'dad yaumur rahil. Yang dibawa di definisi yang dibawa oleh Sayyidina Ali, takutkan Allah. Pertama, orang yang nak capai takwanya ialah takutkan Allah. Senang ke takut dengan Allah ni tuan-tuan? Susah. Sebab takutkan Allah, orang yang takut Allah ni orang yang sentiasa ingat Allah 24 jam. Kadang-kadang saya pun terlupa dekat Allah. Tengok TV, tengok benda-benda yang maksiat. Susah tuan-tuan. Nak tidur pun nak lupa, kadang-kadang lupa. Tak boleh nak tidur kalau tak tengok TV, kan? Susah. Apatah lagi kalau kita berseorangan, susah. Tapi itulah sebenarnya
punca untuk kita selamat dunia akhirat. Orang yang takut kerana Allah 24 jam dia nampak Allah. Tak kira mana dia duduk, di masjid ke, di surau ke, ketika bawa kereta ke, ketika dia berada di pejabat ke, berada di atas di dalam rumah dalam bilik ke, berseorang ke, ramai-ramai ke, semua dia nampak Allah Subhanahu wa taala, sentiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pergi belajar, tuan-tuan, saya banyak pengalaman kita, pengalaman saya lah. Apa orang kita tengok maksiat, tegur, kita nak tegur, dia kata tak apa, ustaz tak payah tegur lah ustaz, kan? Budak bunda zaman sekarang macam tu lah, lama-lama dia bertaubat lah. Ada yang dia belajar, dia bukan orang yang tak belajar, bukan orang yang tak mengaji, tapi dia tak ada takut bila tengok maksiat yang berlaku. Tak apalah ustaz, biarlah, kita masa muda pun dulu macam tu, dia masa muda macam tu lah, kan? Tak bagi dia kita tegur orang buat maksiat. Ada sampai tahap tu. Orang ke masjid, terang ke masjid, tuan-tuan. Kita kena tengok, cek balik mana kita, betulkah kita boleh selamat daripada fitnah akhir zaman ini? Betulkah kita akan terselamat di akhir zaman ini? Itu kena cek balik. Kerana kalau yang pertama itu, takwa itu tak lepas pada diri kita, maka yang kedua lagi lah tak lepas, maka yang ketiga lagi lah tak lepas, maka yang keempat lagi lah tak lepas. Dekat anak-anak kita, berani kita marah, jiran kita balik kita tegur. Kalau kita tegur, kan, anak-anak jiran kita, tak payahlah bang, bisanya tak payahlah bang, nanti menyusah bang, nanti bergaduh kita dengan jiran-jiran. Tak maulah saya bergaduh dengan jiran, biarlah. Padahal kita tegur jiran kita, anak dia yang melakukan maksiat, kan? Zaman ni ada lagi. Dulu kampung boleh, tuan-tuan, kampung dulu harmoni, boleh. Tapi zaman sekarang susah. Waridha bil qalil, cukup dengan apa yang ada, tak tamak. Ini tak nak cari duit sampai kalau boleh duit tu semua kita punya, harta tu semua kita punya. Cukup dengan apa yang ada. Wal amalu bit tanzil, yang ketiga sifat orang bertakwa, beramal dengan Quran dan sunnah. Yang keempat sifat takwa ialah isti'dad yaumur rahil, sentiasa bersiap sedia dengan mati. Tuan-tuan, kalau kita tengok Khalifah Osmaniyah, kita tengok dia serban dia besar betul, kan? Besarnya macam mana serban? Rupanya itu bukan serban dia orang. Kita tengok dia orang pakai tu, serban tu bukan serban dia orang, itulah kan kafan dia orang. Dia bubuh kat kepala, tengok cermin, tiap-tiap kali tengok cermin nampak mati. Kita nampak uban cabut. Kita nampak uban cabut, makruh, tuan-tuan, nampak uban cabut. Pasal apa? Uban tu tanda kepada kita, kau nak mati. Tengok cermin nampak uban, tengok cermin nampak uban, cabut, tak boleh. Dai kan hitam, dai hitam tak apa lagi, dai warna merah kuningnya. Sebenarnya tu serbat uban tu tunjuk pada kita bahawa kau dah nak mati, umur kau dah lanjut. Kita pergi cabut, tu pelik. Jangan cabut pada ni, sunnah tu biar.
ada, supaya kita tengok dia, oh aku dah tua nak mati, kubur dah panggil aku. Nak bagi ingat mati, tiap kali buka almari tengok kain kafan. Kerana ni ada jual kit kain kafan, betul tak? Tak payah tunggu besok nak mati ke anak-anak kita cari kain kafan. Beli kit kain kafan, bubur dalam almari. Cara dia, beli kit kain kafan, bubur dalam almari, buka almari baju, jumpa kit kain kafan. Sentiasa kita ingat mati. Itu cara-cara untuk kita menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 ciri pertama. 4 ciri pertama. Tapi yang paling susah, sentiasa nampak Allah. Itu susah tu. Tu macam mana ustaz nak buat tu ustaz? Macam mana? Kena melatih diri untuk berzikir. Tak sempat nak baca Quran tuan-tuan. Berlatih diri untuk berzikir. Duduk saja pagi-pagi zikir. Datang dengar degupan jantung tu, dengar Allah, Allah, Allah. Kan? Latih diri. Sentiasa mendengar mau'izah. Wasam'u wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'shi. Yang kedua, Nabi SAW mewasiatkan taat dan tunduk kepada pemimpin Islam, walaupun yang memimpin itu adalah hamba abdi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah dengar tak, pernah tahu tak yang bahawa kita pernah, umat Islam ini pernah memimpin kita, khalifah memimpin kita dari keturunan hamba. Ini sejarah Nabi SAW sebut, sejarah ada berlaku. Tahun bila? Tahun ketika Mongol menyerang Baghdad, hancur. Kita tahu Mongol menyerang Baghdad, hancur. Mongol nak masuk Mesir. Mesir ketika itu diperintah oleh Mamalik. Nama dia Mamalik. Kerana khalifah Mesir sebelum Mamalik itu mati dan tak ada pewaris, maka diangkat rakyat akan panglima khalifah Mesir ketika itu daripada hamba Allah, daripada hamba. Ini Imam Malik, nama dia Malik Barbes. Tuan-tuan kalau tak buka kitab sirah atau buka sejarah Islam selepas kejatuhan Khulafah Ar-Rasyidin. Khulafah Ar-Rasyidin berapa tuan-tuan? 4. Orang tahu 4 je kan, yang tu disebut-sebut. Khulafah Ar-Rasyidin lebih pada 4. Nabi SAW sebut di situ Khulafah Ar-Rasyidin. Khulafah Ar-Rasyidin lebih pada 4. Yang kelima Hasan bin Sayyidina Ali. Yang keenam Umar bin Abdul Aziz. Yang ketujuh siapa? Ini kita syarah siapa yang disebutkan Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Selepas jatuhnya pemerintahan Umawi, naiklah khilafah Abbasi. Selepas jatuhnya khilafah Abbasi, naiklah khilafah Mamalik. Lepas tu baru Salahuddin Ayyub. Lepas tu baru Muhammad Al-Fatih. Ini sejarah. Mamalik ni lah kerajaan yang diperintah oleh hamba. Nabi SAW sebut 400-500 tahun sebelum tu, maka timbul ada berlaku tuan-tuan. Syarat yang pertama, khalifah itu dia kena ada takwa.
Itu saya nak bagi tahu kat kita. Kita ni kalau kita nak memilih pemimpin, kena cari pemimpin yang takwa, bukan taqwa. Nabi sebut tuan-tuan, bukan saya yang sebut. Pemimpin taqwa dengan takwa lain. Taqwa ni dalam bahasa Kedah. Semua Kedah sini kenal. Kedah apa dia taqwa? Tahu. Kalau kita nak cari kita punya ketua, kena cari ketua yang takwa kepada Allah. Tapi kalau kali cari ketua yang tak takwa kepada Allah, bukan ciri yang Nabi nak. Bukan ciri yang Nabi nak. Maka kita akan dibawa oleh pemimpin kita kepada jalan yang sesat, jauh sesat, berlaku ikhtilaf, dan tidak akan berpegang dengan Quran dan Sunnah, tidak akan berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal tu 5 minit lagi. Maka itu berlaku pada zaman selepas Khalifah Abbasi, jatuhnya Khalifah Abbasi, naiknya Imam Malik. Faman ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham hadis, sunnah tu pakai serban, pakai jubah macam saya. Ambil sugi, bersugi, itu sunnah. Kan? Apabila berlaku perpecahan, Nabi suruh buat yang tu ke? Itukah sunnah yang dimaksudkan oleh Nabi? Itukah sunnah yang dimaksudkan oleh Nabi? Kita faham sunnah apa? Orang Islam ni dia faham sunnah apa? Yang tu je. Kalau Malaysia ni dia faham sunnah yang tu je. Datang masjid, pakai serban, pakai ridak macam saya ni, kan? Pakai pakai serban. Tak. Sunnah itu sunnah kecil. Yang saya nak pakai ni sunnah kecil. Dia ada sunnah besar. Macam mana sunnah yang sebutkan sunnah? Sunnah ini setiap perkara yang dilakukan oleh Nabi, sama ada perkataan, perbuatan atau iqrar. Iqrar maksud apa? Atau perakuan. Itu semua menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca bab hadis ni tentang sunnahku, iaitu yang kita dah nampak sunnah pakai jubah, pakai serban tu salah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya dari A sampai Z, dari sebelum dari saat dia menjadi rasul sehinggalah saat dia wafat, setiap perkara yang dia lakukan itu sunnah dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap kecuali dengan setiap perbuatan langkahnya itu wahyu. Wahyu. Tak ada pun terkeluar daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cuma tak tertulis di dalam Al-Quran, ditulis oleh para ulama hadis. Apa yang tak tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang ditulis oleh ulama hadis, itu tetap wahyu. Setiap perkara yang Nabi buat itu adalah wahyu daripada Allah. Maka siapa yang mengikut Nabi, mengikut Allah. Siapa yang tak ikut Nabi, tak ikut Allah. Sebab itulah kita tak boleh terima Kasim Ahmad, dia tak terima Nabi, kerana setiap yang Nabi lakukan adalah wahyu daripada Allah. Faham hadis tu, ayat tu? Apa dia ustaz? Semua benda lah. Makan, minum, bersetubuh, tu ada sunnah Nabi. Ngaji tak ngaji lah, bukan cerita bab bersetubuh, kan? Mandi, buang air,
Kita buang air duduk bercangkung, betul ke cangkung tu cara Nabi? Kita kencing duduk bercangkung, betul ke cangkung tu cangkung Nabi? Cuba belajar tengok. Cangkung Nabi macam mana? Makan kita, minum kita, tidur kita, bekerja kita, berniaga kita, berniaga cara Nabi. Memerintah kita, memerintah cara Nabi. Itu yang disebut addu alaihi bin nawajiz. Sunnahku. Kalau kamu tak dapat jumpa dalam sunnahku, ikut sunnah cara hidup khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sayyidina Hasan, Umar bin Abdul Aziz. Kita berhenti ke ni? Jam ni betul Jam ni betul Saya tak pakai jam. Itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Ayyubi. Boleh faham? Siapa khulafa Rashidin? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin? Khulafa ar-Rashidin ini, khulafa ni apa dia? Khalfun, asal perkataan khalfun. Khalfun ni apa dia? Belakang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa dia? Orang yang duduk belakang aku. Mana orang yang mendepankan Allah. Khulafa ar-Rasyid ini pemerintah yang mendepankan Nabi dan Allah. Setiap pemerintah yang mendepankan, dia contohnya mengikut turutan menjadi imam Nabi dan Allah, mereka itulah dipanggil khulafa ar-Rasyidin. 3 minit lagi. Rasyid, nama maksud apa ni? Rasyid ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita, yang mendapat petunjuk. Kerana pemimpin Islam yang takutkan Allah, secara automatik Allah akan duduk bersamanya. Maksudnya apa? Allah akan sentiasa memberi petunjuk kepadanya. Maksudnya apa? Setiap yang dia lakukan ada petunjuk daripada Allah. So azan tak berhenti, kita berhenti sini, tak boleh sambung. Boleh sambung ke lepas isyak? Boleh sambung kita masih sambung 5 minit lepas isyak untuk beli laluan azan. Ada 3 minit lagi. Kenapa? Kerana mereka yang disebut oleh Allah waliku. Nabi sebut waliku adalah mereka hamba-hambaku. Apabila dia bercakap, dia bukan dia yang bercakap, yang bercakap aku. Apabila dia melakukan satu perbuatan, azan ke ni? Laluan azan ke? Laluan azan ke? Laluan azan saya berhenti 1 minit lagi Okey. Apabila dia berjalan, bukan dia yang berjalan, yang berjalan itu aku. Apabila dia melakukan sesuatu perkara, dia bukan yang melakukan perkara itu, yang melakukan aku, iaitu Allah. Ini sebab dengan khulafa ar-Rasyidin. Rasyid ialah mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdiyin, Mahdi, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mahdi ni asal keadaan hadiah.
mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara di zaman dia, apabila berlaku dia zaman dia akan melakukan mesyuarat. Syarat pertama tuan-tuan, syarat pertama untuk jadi pemimpin, dia kena ada ahli syura. Kenapa ahli syura, Ustaz? Kita berhenti beri laluan azan. Kita berhenti beri laluan azan.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatul qa'imah Muhammadin fadilatan wa salatu darajat alaihi Rasulullah qamatan ta'ala wa sallallahu. Terhenti sikit, tambah 5 minit. Boleh ya? Kalau tak habis. Al-Mahdiyin, orang mendapat petunjuk. Rashid, Mahdi mendapat hidayah. Kerana setiap perkara masalah yang datang kepada orang yang cerdik, dia mesti akan buat 2 perkara. Yang pertama dengan mesyuarat, yang kedua dengan istikharah. Boleh faham Kita bila ada masalah, kita pernah buat istikharah tak? Orang yang bertakwa, dia akan sentiasa beristikharah. Kita ada masalah baru ni, masalah macam-macam masalah, antara nak memilih baru-baru ni, kita buat istikharah tak? Tanya Tuhan tak? Boleh. Kita tak buat. Tapi orang yang bertakwa, pemimpin yang hebat, dia akan bangun malam buat istikharah. Yang kedua, dia akan buat syura. Syura tu mesyuarat lah. Wa amruhum syura bainahum. Allah sebut dalam Quran. Karena dari 2 jalan inilah akan mendapat petunjuk daripada Allah. 2 jalan ni. Tak ada jalan yang ketiga. Kalau kita guna cerdik otak kita ni, tak semestinya betul, kerana cerdik otak kita ni kadang-kadang ada bersangkut paut dengan nafsu. Tapi kalau kita buat istikharah, kita bermusyawarah, 2 benda ini yang diajar oleh Rasulullah, yang disalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang buat satu perkara besar ke perkara kecil ke, di antara keluarga ke, di antara masyarakat ke, untuk mengenal dia adalah orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Allah, dia tak akan buat perkara mengikut hawa nafsunya. Dah dia tentu akan bertanya dengan Allah dan bermusyawarah. Ini ciri mereka, ciri-ciri wali, ciri-ciri khulafa ar-rasyidin. Ciri. Kalau ciri ni tak ada, dia bukan orang yang dipilih. Mahdi lah orang yang sentiasa meminta petunjuk daripada Allah. Setiap masalah dia akan meminta petunjuk pada Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatin wa kullu muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini kita biasa dengar. Peganglah kamu dengan gerham. Maksudnya apa? Kita pegang sekuat-kuatnya. Susah nak pegang, tapi kena kuat-kuat pegang. Kuat-kuat pegang dengan mereka, orang yang macam ni. Pegang dengan mereka. Kalau kita lepas, malah kita akan terlepas. Kita akan terjatuh dari golongan-golongan yang akan mendapat siksaan, dan orang yang tergolong daripada akhir zaman sesat dan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni bukan nak bagi tahu kepada kita rasa kita ni duduk dengan Ustaz. Nabi SAW pesan kepada kita, bukan kepada orang lain. Orang yang mendengar kena ambil iktibar bahawa aku kena duduk dengan golongan yang macam ni. Aku kena jauh daripada golongan yang disebut oleh Nabi yang macam tu. Mengambil iktibar bukan nak bagi tahu kita ni hebat, dah duduk dalam zaman ni, kita boleh duduk dekat masjid. Bukan.
Nak bagi tahu kita kena sentiasa bersiap sedia, janganlah terleka. Bila kita dah dengar hadis ni, kita kena pegang. Kalau tak mau pegang, maka kita termasuklah mereka-mereka yang celaka. Nasihat Nabi agar kita tidak jauh daripada golongan macam ni. Bukan nak bagi tahu bahawa ni dah tanda akhir zaman. Memang kita dah nampak hari ni. Kita nak ke duduk akhir zaman, tuan-tuan? Oh, tak boleh, tuan-tuan. Saya sendiri tak mau. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung engkau daripada fitnah dajjal. Kita zaman ni, kita dah ada zaman dajjal. Tuan-tuan nak duduk-duduklah, saya tak mahu. Tak mahu, tuan-tuan. Kerana Nabi SAW sebut orang yang duduk di zaman dajjal ni imannya kena betul-betul kuat. Pagi kafir, malam Islam. Malam Islam, siang kafir. Nak mati dalam Islam ke nak mati dalam kafir ni, tuan-tuan? Oh, jangan, tuan-tuan. Kesimpang orang tua sebut simpang malaikat pelompat duduk zaman akhir zaman. Walaupun tanda-tanda macam tu ada, Nabi dah bagi tahu, jangan kau bercita-cita nak duduk zaman Dajjal. Nabi tak mau duduk zaman Dajjal. Kita tak besar, hebat aku duduk zaman Dajjal. Boleh faham? Saya rasa takat tu saja untuk kali ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu dari diri saya, hamba yang lemah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaat kepada kita dan boleh bawa balik kepada kaum keluarga kita, dan sampaikanlah kepada kaum keluarga yang tidak hadir. Segala yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu dari saya, hamba yang lemah. Tutup majlis kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.